Bismillah wassalatu wassalamu ala sahbihi wa man wala. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 39, iaitu hadis Nabi SAW an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, sesungguhnya anda adalah orang yang paling kucintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Faqala Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi. Faqala an-nabiy, ana ya Umar, akhrajahu al-Bukhari. Umar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling kucintai daripada segala sesuatu kecuali ke atas diriku. Maka Nabi SAW bersabda, tidak, bukan begitu. Demi yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kamu jadikan aku orang yang paling dicintai lebih daripada dirimu sendiri. Faqala Umar, maka Umar berkata, fa innahu al-an, sesungguhnya sekarang ya Rasulullah, wallahi la anta ahabba ilayya min, yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu, al-ana ya Umar, sekarang ini yang benar wahai Umar. Akhrajahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Hadis ini menunjukkan bahawa seorang mukmin hendaklah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala sesuatu termasuk dirinya sendiri. Seterusnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, muka surat 40, fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Akhrajahu al-Bukhari. Berada di tangannya, sesungguhnya tidak beriman salah seorang daripada kalian sehingga aku dijadikan orang yang paling dicintai lebih daripada bapanya, lebih daripada anaknya. Hadis Anas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, dan tidak beriman salah seorang daripada kalian sehingga ia menjadikan diriku melebihi bapanya, melebihi anaknya, dan melebihi seluruh manusia. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Daripada tiga hadis ini menunjukkan bahawa apabila adanya cinta sesuatu, apabila seseorang mencintai sesuatu melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkuranglah kesempurnaan imannya, kuranglah imannya. Dan yang dimaksudkan di sini, kata Syekh, wal muradu minal ahadithi nafyu kamalil imanil wajib. Jadi maksudkan dalam hadis ini beriman salah seorang. Penafian sini adalah penafian kamalul imanul wajib, kesempurnaan al-imanul wajib. Tuan-tuan pegang istilah kamalul iman wajib, saya akan syarahkan sebentar lagi. Alladhi yata'arradu tarikuhu lil'uqubah, yang mana orang yang meninggalkan kewajipan ini akan menerima hukuman. La nafjul kamal, bukanlah penafian kamalul mustahab, kesempurnaan yang sunat. Apa erti kamalul iman wajib dengan kamalul mustahab? Dalam hati, iman yang berada dalam hati manusia itu ada tiga peringkat, tiga peringkat atau tiga maratib. Pertama dinamakan sebagai syaratul iman. Iman yang syarat, menjadi syarat untuk menjadi seorang beriman.
yang mana sekiranya tidak beriman dengannya akan terkeluar seorang daripada Islam. Yang kedua, kamalul wajib. Dan yang ketiga ialah kamalul mustahab. Apa arti iman kamalul wajib atau kamalul iman al-wajib? Kesempurnaan iman yang wajib. Iman yang sempurna yang dinamakan sebagai kesempurnaan yang wajib, apabila seseorang memiliki iman kesempurnaan tersebut akan mendorong pelakunya melakukan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berkurangnya iman yang wajib tadi, bererti seseorang itu akan meninggalkan suatu kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu kesempurnaan yang wajib. Sekiranya ada orang yang tidak melebihkan sesuatu dalam melebihi sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kecintaannya, maka dia telah mengurangi iaitu hak yang wajib. Yang kedua, martabat yang kedua ialah martabat nafil kamal mustahab. Kesempurnaan dalam kesempurnaan yang mustahab. Apa kesempurnaan mustahab? Kesempurnaan mustahab ialah apabila seseorang berkurang imannya dalam bab kamal mustahab, kurang sempurna dalam bab kamal mustahab, maka dia akan meninggalkan sebahagian daripada perkara yang sunat. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, bererti sini iman yang wajib. Artinya bagi orang yang mendahulukan cinta selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya berdosa kerana ianya dikategorikan sebagai kamalul wajib. Manakala taraf yang paling rendah sekali ialah syaratul iman, ialah cinta yang menjadi syarat kepada keimanan, iaitu mengakur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah alaihi wasallam. Jadi kalau kita ucap dua kalimah syahadah, cukup syarat untuk syaratul iman, iaitu syaratul iman yang pertama cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam secara menjadi syarat bahawa kita sebagai seorang mukmin. Kemudian kita akan naik level kepada menyempurnakan iman yang wajib. Setelah itu kita akan sempurnakan lagi, iaitu sempurnakan iman yang mustahab. Sehingga apabila orang yang telah mencapai tahap kamalul iman mustahab, sempurnanya iman yang mustahab, tatkala dia meninggalkan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihukumkan sebagai sunat dalam masalah fiqh, dia juga tetap merasa rugi, merasa sayang dan dia rasa gelisah kerana meninggalkan perkara yang mustahab atau perkara yang sunat. Sebab tu kesempurnaan iman ada tiga martabat. Kesempurnaan yang dikatakan sebagai syarat keimanan, mengucap dua kalimah syahadah dan perkara asas-asas yang lain, kesempurnaan yang lain menjadi syarat keimanan. Yang kedua ialah iman yang wajib, iaitu kita buat cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita melaksanakan semua perkara yang diwajibkan ke atas kita dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu melakukan hak-hak Nabi yang wajib. Dan yang ketiga ialah kecintaan yang paling sempurna, iaitu menjadikan segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang cintai, termasuk perkara yang sunat. Wa qad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'la an-nasi fi hadzal babi martabatan wa awfarahum hazzan wa nasiba. Bahawasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang-orang yang paling tinggi kedudukan mereka dalam martabat kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat di kalangan manusia seseorang yang mencintai seseorang yang lain seperti cintanya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Kata-kata ini juga diungkapkan juga oleh Urwah bin Mas'ud tatkala diutuskan bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di peristiwa Hudaibiyah. Jadi kecintaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu kecintaan yang dapat dilihat oleh semua orang, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya dikenali pasti dicintai. Punca kenapa adanya kurangnya
cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam puncanya kerana kurang kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita kurang mengenali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kurang mengenali pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang ilmu terhadap Nabi, kurang ilmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkuranglah cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa su'ila Aliun kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ditanyakan kepada Ali, bagaimana cinta kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka Sayyidina Ali berkata, kana wallahi ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina. Wallah, Nabi sallallahu alaihi, kami lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi harta-harta kami, anak-anak kami, bapa-bapa kami, dan wa minal ma'il baridi 'ala adh-dhama'i, dan kami lebih cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tatkala mendapat air sejuk ketika waktu dahaga. Ini adalah hadis-hadis dan juga asal cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab wajib menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai, lebih daripada segala-galanya, lebih daripada bapa kita, lebih daripada anak kita, lebih daripada seluruh manusia yang lain. Dan inilah dia satu kewajipan yang wajib dilakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di zaman kita hidup sekarang berlaku beberapa peristiwa berkaitan dengan penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang melukis katun-katun memperolokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang membuat filem untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina Islam dan sebagainya. Tatkala hak Nabi ketika itu kita dapat lihat bagaimana tahap cintanya kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku peristiwa penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini dapat kita ukur. Kita dapat ukur bagaimana tahap cinta kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman kita berlaku berulang-ulang, bukan sekali. Malah kita lihat ketika berlakunya pertandingan melukis katun di Denmark pada satu ketika dahulu, kita dapati bahawa kali pertama tatkala mereka melukis gambar katun dan juga mempertandingkan perkara tersebut, yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pengganas, semoga Allah membalas keburukan mereka tersebut. Peristiwa itu berlaku, maka bangunlah ramai di kalangan umat Islam yang marah. Kemudian setelah beberapa bulan daripada itu, mereka buat kali kedua. Saya baca satu artikel salah seorang daripada aktivis Islam yang membuat kajian tentang perkara itu. Bila berlaku kali kedua peristiwa yang sama, penghinaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, didapati bahawa jumlah umat Islam yang bangun, yang marah makin berkurang. Ketika diulang balik untuk kali seterusnya makin berkurang. Dan tatkala dibuatkan filem menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantahan yang dilihat pada kali pertama itu makin berkurang. Kenapa? Saya tidak membincangkan dan tidak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bangun marah dan melakukan demo seperti mana yang dilakukan oleh setengah orang. Yang saya ajak tuan-tuan sekarang fikirkan, kita cuba lihat bagaimana tahap cinta kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghinaan yang berulang-ulang ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebabkan makin lama umat Islam makin hambar mempertahankan Nabi dan makin berkurang marah mereka, atau mereka rasa perkara itu mereka dah terbiasa dengan penghinaan tersebut. Sekiranya kita benar-benar cinta, perasaan marah yang timbul itu dalam perasaan semangat untuk pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepatutnya melebihi daripada kali pertama. Contohnya, kalau sekiranya ada di kalangan keluarga kita yang dituduh dengan satu tuduhan, sebagai contoh, anak dituduh dengan suatu perkara jenayah, wali'azubillah, hanya sebagai contoh, katakanlah anak kita dituduh dengan jenayah merompak,
Dan kita tahu dengan yakin bahawa anak kita tidak melakukan perkara tersebut. Contohnya pada hari Isnin hari ini, hari hari 6 Julai, tak silap 6 Julai hari ini, pada hari Isnin anak kita sedang menonton live bersama ketika ini dengan tuan-tuan. Kemudian ada orang dan membuat tuduhan bahawa anak tuan-tuan telah melakukan jenayah pecah rumah di Kota Baru. Sedangkan ketika itu tuan-tuan tahu bahawa anak tuan-tuan sedang menonton live bersama tuan-tuan di rumah. Ketika tuan-tuan mendengar kali pertama tuduhan tersebut, pasti tuan-tuan marah. Cuma mungkin tuan-tuan memaafkan, berkemungkinan berlakunya salah faham. Namun apabila diulang balik kali kedua, ketiga dan keempat, semakin diulang, kemarahan tuan-tuan akan meningkat dan usaha tuan-tuan dan perempuan untuk mempertahankan anak tuan-tuan lebih. Puncanya kenapa? Sebab tuan-tuan ada ilmu. Tuan-tuan yakin bahawa tuduhan itu adalah palsu. Tuduhan yang dilakukan oleh kaum kufar dan juga orang-orang yang mempersendakan Nabi di kalangan umat ini, kita dapati bahawa tuduhan-tuduhan yang dilakukan terhadap umat Islam, kita dapati bahawa adanya umat Islam yang tidak hiraukan tuduhan tersebut. Artinya tidak ada sedikit pun perasaan marah ataupun mereka tidak merasakan apa-apa. Ada kumpulan yang kedua, ini kumpulan yang kita sebutkan pada minggu lepas, adalah kumpulan yang cuai dalam mencintai Nabi SAW. Kemudian ada kumpulan yang kedua, kumpulan yang akan bangun marah dan melakukan. Namun sebahagian daripada mereka, tatkala berlakunya penghinaan yang kedua, hilang kelibat diri mereka dan hilanglah segala suara mereka. Puncanya kerana lemahnya cinta mereka terhadap. Dan sebab utama yang menyebabkan lemahnya cinta terhadap Nabi SAW, sebab kita tidak tahu. Kita tidak, tuduhan yang dilemparkan dan syubhat-syubhat dilemparkan kepada Nabi SAW, kadang-kadang umat Islam sendiri tak mampu menjawabnya. Oleh kerana dia tak mampu menjawab dan tidak kenal dan tidak tahu perkara tersebut, maka berlakulah keadaan tadi. Sama ada dia tidak pedulikan kerana dia kata dia tak kisah, kerana dia tidak mengambil kisah, ataupun dia marah, terlalu marah oleh kerana kejahilannya, dia tidak tahu apa yang dia buat. Akhirnya dia bertindak melakukan keganasan tertentu terhadap orang-orang yang tidak bersalah kerana kejahilannya. Manakala orang-orang yang cinta Nabi SAW dengan sebenarnya dan sudah pasti akan mempertahankan Nabi SAW dengan cara yang selayaknya, dan tatkala berlakunya penghinaan kali kedua dan ketiga, akan bertambah marah usaha mereka untuk mempertahankan Nabi SAW. Kata Syekh lagi, tun yu'rafu biha, dan cinta Nabi ini adanya alamat-alamat yang dapat diketahui dan dikenali daripadanya. Antaranya, pertama, alamat kita nak tahu kita ni cinta Nabi ataupun tidak, tengok pada berapa perkara yang disebutkan oleh Syekh. Syekh sebut pertama sekali, at-tamassuku bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wa i'zaziha wa ma'rifatu makanaha min ad-din wa tawkhiri ahliha, terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam, dan memuliakan ahli-ahli dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan ahlinya, iaitu orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang alim terhadap sunnah Nabi dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama sekali, nak tahu kita cinta atau tidak, tengok sejauh mana pengamalan kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat kita artinya kuranglah kesempurnaan al-kamal mustahab. Apabila kurangnya amalan kita sehingga meninggalkan perkara-perkara sebahagian wajib, maka berkuranglah kesempurnaan iman yang wajib. Dan wali'azubillah, sebahagian daripada orang kurangnya cinta Nabi sehingga menyebabkan dia terkeluar daripada agama, kerana tidak kurangnya cinta terhadap Nabi sehingga hilang sepenuhnya kecintaan daripada Nabi, kecintaan Nabi SAW dari dalam daripada hatinya, menyebabkan dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, wali'azubillah. Jadi tahap kecintaan tadi, 3 tahap kecintaan tadi.
Pembahagian itu menyebabkan kita tahu bagaimana kedudukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kata Syekh, tengok bagaimana berpegang teguhnya kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana usaha kita menuntut ilmu, mengenali kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana cinta kita dan mulianya perasaan kita memuliakan ahli ilmu yang mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alamat yang kedua ialah al-iktsaru min dzikrihi wassalatu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Banyak menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berselawat kepadanya. Al-iktsar min dzikrihi ialah banyak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Nabi kemudian diikuti dengan selawat kepada Nabi. Oleh kerana itu ilmu hadis merupakan ilmu yang paling mulia, antara yang paling mulia selepas ilmu tafsir ataupun ilmu Al-Quranul Karim. Kerana tatkala kita akan menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita berselawat selepasnya, menyebabkan majlis-majlis hadis itu diberkati kerana sentiasa disebutkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana dalam majlis ilmu kita sekarang, tiap kali saya membaca nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan yang mendengar juga menjawab dengan selawat dengan sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang sentiasa menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya perbanyakkan hadirkan diri dalam majlis ilmu yang membincangkan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh lagi, antara tanda cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tamanni ru'yataha wa syauqa ila liqa'ihi. Bercita-cita untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berharap agar dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rindu untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebahagian daripada umat ini yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa, mimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun melihat Nabi secara yakhzah tidak, perkara yang batil yang tak patut diikrarkan oleh orang-orang yang beriman. Namun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi suatu perkara yang, dan kalau ada betul-betul perasaan benar-benar kita ingin menjumpai, ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perasaan itu wujud dalam diri kita dan sangat rindunya kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima kata Syekh, mahabbatu man ahabbahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bughdu man abghadahum. Kita mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sentiasa rasa selesa dengan orang-orang yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa di masjid, sentiasa di majlis ilmu, sentiasa bersama orang-orang yang membantu sesama manusia, dan kita membenci orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak banyak bergaul dengan ahli maksiat, tidak banyak bergaul dengan ahli bid'ah, tidak banyak kita hidup bersama dan dengan orang-orang kafir. Malah kedudukan kita tidak bergaul dengan ahli fasik, ahli bid'ah dan orang kufar, kecuali dengan tujuan untuk membimbing dan berdakwah kepada mereka. Sekiranya kita duduk dan hidup orang-orang yang tidak disukai, orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tandanya kurangnya sensitif kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kurang cinta kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kalau kita berkawan baik dengan kawan kita dan kita sentiasa, walaupun kita berkawan baik dengan kawan kita tapi kita sentiasa duduk bersama dengan musuh kawan kita tersebut, itu salah satu daripada cara menunjukkan bahawa kita tidak benar-benar mencintai dan menghormati kawan kita. Ini yang disebutkan oleh Syekh dalam bab Allah alaihi wasallam, dan kita pun dah bincangkan dalam bab kewajipan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak pada minggu lepas, iaitu merupakan hak yang ketiga. Saya ulang sekali imbas. Hak pertama, hak kita, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita tunaikan, pertama, beriman bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama secara sempurna. Hak yang kedua, beriman bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah maksum dalam aspek-aspek yang disebutkan dalam syarak, seperti mana yang kita dah bincangkan. Ketiga, wajib kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat, hak Nabi yang keempat ialah
wujubu ta'atihi wa luzumu sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Hak keempat ialah rentetan daripada hak yang ketiga. Setelah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita wajib mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar-benar kita cinta kepada Allah, benar-benar cinta kepada Rasulullah, maka caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Syekh lagi, taqaddama anna jima'a haqqihi sallallahu alaihi wasallam yarji'u ila ma'na al-iman bih. Telah kita sebutkan sebelum ini, sallallahu alaihi wasallam itu terkumpul pada suatu makna, iaitu terkumpul pada suatu keadaan, makna iaitu yang disebutkan sebagai beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa arti kita cinta Nabi? Artinya kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang cinta artinya kurang iman. Wa anna ma'na al-iman bihi, dan makna wa anna al-ma'na tasdiquhu wa ittiba'i syar'ihi, iaitu membenarkan segala berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti segala syariat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yatadammanu ta'atuhu wa luzumu sunnatihi, dan perkara ini alaihi wasallam dan kewajipan melazimi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis dan juga ayat Quran berkaitan perkara ini banyak yang seperti mana yang disebutkan sebelum ini oleh Syekh Hafizahullah. Ialah wajib mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah orang mendakwa bahawa dia sebagai orang sunnah, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun secara praktikalnya masih banyak perkara maksiat yang kita lakukan, masih banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tinggalkan, maka dakwaan tadi hanyalah dakwaan mulut yang belum diikuti dengan perbuatan. Dakwaan mulut yang timbul daripada perasaan cinta yang kerana kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu satu perkara yang baik, namun dia perlu diikuti dengan usaha sehingga menyempurnakan segala perkara yang wajib, dan akhirnya menyempurnakan segala perkara yang sunnah yang mampu kita lakukan. Inilah dia hak Nabi yang keempat. Yang kelima, wujubu ta'zirihi sallallahu alaihi wasallam wa tawqirihi wa ta'zimihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Wajib membesarkan. Dalam bahasa Arab ada 3 perkataan yang maknanya lebih kurang: ta'zir, tauqir dan ta'zim. Ta'zim artinya mengagungkan, tauqir artinya memuliakan, ta'ziz artinya membantu. Jadi kita dalam bab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah sentiasa kita membantu. Sebab itu kalau ada orang yang mengenali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didapati bahawa ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap sunnah Nabi, melakukan bid'ah dan sebagainya, kemudian dia tidak merasai adanya gairah untuk menegur, tidak ada gairah untuk membantu memperkenalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada gairah untuk mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan segala perkara yang tidak layak untuk disebahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu salah satu daripada tanda kurangnya iman. Ada orang dengan dakwaan bahawa ingin menjaga maslahah, maslahah manusia patut dijaga, namun apabila maslahah itu dipelihara, maslahah manusia dijaga mengatasi maslahah berkaitan dengan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa orang yang mendakwa menjaga maslahah tadi bukanlah suatu maslahah yang mu'tabar, bukanlah maslahah yang mu'tabarah, kerana kalau dia mendakwa bahawa dia mencinta Nabi dengan sebenar-benarnya, pasti dia tidak rela agama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipermainkan, diperlekehkan, ataupun dilakukan satu inovasi, satu tambahan, atau dikurangkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dinafikan suatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara pertama, hendaklah kita mengetahui sunnah Nabi, kenal sunnah Nabi, dan yang kelima yang disebutkan di sini ialah kita melakukan ta'zir, tauqir dan ta'zim, iaitu kita mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-ta'zir di sini bukan bererti ta'zir dalam hukum hudud. Dalam hukum masalah fiqah adanya hukum hudud, adanya hukum qisas, ada hukum ta'zir. Hukum hudud ialah apa yang Allah tetapkan. Hukum qisas ialah membalas apa yang dilakukan. Ini bab jenayah.
Bab jenayah adanya hukuman terhadap jenayah, adanya hukum hudud, qisas dan ta'zir. Namun di sini ta'zir bukan bererti hukuman. Ta'zir, kenapa dinamakan sebagai ta'zir? Kerana bahasa. Dari segi bahasa, ta'zir ialah al-man'u, iaitu ta'zir satu penghalang. Artinya bila dalam bab ta'zir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kita menghalang Nabi sallallahu menghalang manusia daripada melakukan pelanggaran hak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala ta'zir dalam masalah hudud bererti kita melarang ataupun menegah orang-orang yang zalim daripada meneruskan kezalimannya atau meneruskan melakukan kesalahan yang dikenakan hukum ta'zir. Syekh kata at-ta'ziru fil lughah ya'ti bima'na at-ta'zim wan nasr, ya'ti bima'na at-ta'zim wan nasri wat tawqir. Ta'zir dari segi bahasa Arab membawa makna mengagungkan, membantu dan menghormati. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wasmu jami' li nasrihi wa ta'yidihi wa man'ihi min kulli ma yudhihi. Kedua, wat tawqir. Apa arti tauqir dalam bahasa Arab? Bermakna at-ta'zim wal ijlal, mengagungkan dan membesarkan. Qala Syekhul Islam fi ma'nahu ismun jami' li kulli ma fihi sakinah wa tama'ninah min al-ijlal wal ikram. At-tawqir ataupun kita namakan al-waqar ialah nama yang digunakan pakai, makna nama yang umum yang digunakan pakai untuk merujuk pada makna ketenangan, sakinah, tama'ninah, seperti al-ijlal bil ikram, memuliakan seseorang. Wa ayyu amila min at-tashrif, dan kita bergaul dengan orang yang kita muliakan tersebut dengan penuh kemuliaan. Wa takrim bima yasunuhu an kulli ma yukhrijuhu an hadil waqar, dan memuliakan orang yang kita cintai, memelihara haknya daripada dilakukan satu pelanggaran terhadap sempadan al-waqar, iaitu sempadan kepenghormatan. Ini makna dari segi bahasa. Kata Syekh lagi, saya lompat sedikit, tiga seterusnya ada ta'zim. Wa ta'zim, kata Syekh, at-ta'zim at-tabjil. At-ta'zim artinya juga mengagungkan. Dan kata Syekh, walam tarid bihin nususi fi hadzal bab, lakin isti'malahu al-ulama fihi liqurbihi fil ma'na ila zihn as-sami' wa bayanihi lil muradi min lafz at-ta'zir wa at-tawqir. Syekh kata perkataan ta'zim berkaitan dengan hak Nabi SAW tidak ada warid, tidak terdapat tidak ditemui dalam sunnah Nabi SAW. Namun ulama memakai istilah ta'zim juga kerana maknanya hampir dengan makna yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran, hak Nabi SAW disebutkan bahawa hak ta'zir dengan tawqir. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sehingga ayat berkaitan orang beriman untuk bertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kata apa? Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Untuk kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini hak Allah. Litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh, dan kamu mempertahankan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini disebutkan dua hak. Hak Allah untuk kita imani, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita pertahankan dan kita agungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan sampai habis bab ni. Tuan-tuan, saya akan bacakan agak cepat kerana tajuk yang dibincangkan mudah difahami. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'azzaruhu, dan juga melakukan ta'zir, iaitu mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nasaruhu, iaitu memenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas musuhnya. Kalau zaman sekarang memenangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara yang tidak sunnah, terhadap perkara bid'ah, terhadap kekufuran. Wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah, dan mereka mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, iaitu Al-Quranul Karim. Ulaika humul muflihun, mereka ialah orang-orang yang muflih, orang-orang yang mencapai kejayaan. في كتاب الله آيات كثيرة فيها تنبيه على هذا الحق وتوكيد عليه وبخاصة في جوانب معينة
Dan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala terdapat banyak ayat-ayat yang membincangkan tentang hak ini dan mentaukidkan, menetapkan, menegaskan perkara tersebut secara khas pada beberapa aspek. Sini yang saya nak bincangkan. Okey, jadi kalau kita kata kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya apa? Allah berfirman, qauluhu ta'ala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'dha. Jangan kamu jadikan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalian, atau seruan kalian antara kalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti seruan kalian dengan salah seorang daripada kalian. Seruan di sini bererti panggilan. Bererti panggilan. Kata Syekh, menukilkan daripada Syekh As-Sa'di rahimahullah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, iaitu la taj'alu du'a'ir rasuli iyyakum wa du'a'akum lahu ka du'a'i ba'dukum ba'dha bal idza da'akum fa'ajibuhu wujuban. Jangan kamu jadikan panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kalian dan panggilan kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti panggilan kalian sesama kalian. Panggilan doa di sini mempunyai makna yang menyeluruh. Sama ada kita dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa sini berarti diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi ajak kita melakukan satu perkara, tak sama ajakan Nabi tersebut seperti ajakan manusia. Nabi ajak kita taat kepada Allah, ajak kita untuk melakukan solat. Apa yang Nabi ajak kita, ajar kita, mengajak kita kepada kebaikan, tak sama dengan manusia yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak kecuali kepada perkara yang baik dan perkara yang aslah dan perkara yang as-salah dan juga aslah, perkara yang paling baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah perkataan yang wahyu, berkaitan terutama berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi ketika berdakwah kepada umatnya merupakan perkataan jami'ul kalim. Jadi perkataan Nabi tak sama perkataan manusia. Jangan kita samakan. Sesuatu perkara yang sabit daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama nilainya dengan sesuatu perkara yang disebutkan oleh manusia. Walaupun hati kita kadang-kadang cenderung kepada satu-satu kata hikmah atau kata-kata ulama, namun kalau dalam bab tersebut ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau ada ayat Quran, menghafal ayat Quran berkaitan sebelum kita menghafal perkataan-perkataan yang lain. Dalam bab rezeki, kita hafal ayat berkaitan dengan rezeki sebagai motivasi. Hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita menghafal kata-kata manusia selain daripada Allah dan Rasulnya. Kerana perkara itu merupakan salah satu daripada cara kita membezakan ataupun mengagungkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kedudukan yang lain. Seruan Nabi kepada kita wajib kita sahut. Seruan orang lain daripada kita tidak wajib kita sahut kecuali apabila mengandungi perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kata Syekh, apabila ayat ini menerangkan bahawa ketika Nabi mengajak sahabat, wajib sahabat menerimanya. Ketika Nabi melarang, wajib sahabat meninggalkannya. Sebab apa? Sebab da'a di sini bererti mengajak. Wa idza da'awtumuhu fawaqqiruhu, dan bila Nabi panggil kamu, hendaklah kamu muliakan. Wad'uhu bima syarrafahu Allah bihi minan nubuwwati wa risalah, dan kalau kamu panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu panggil dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu muliakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan an-nubuwah risalah. Artinya kalau panggil Nabi tak boleh panggil ya Muhammad. Kita dapati bahawa dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi tidak pernah memanggil Nabi dengan nama ya Muhammad. Sekiranya sahabat Nabi itu sahabat yang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang beriman, kecuali tatkala mereka sebelum Islam ataupun orang-orang yang dikategorikan sebagai Arab, orang yang tinggal di pedalaman yang tidak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengenali cara adab yang sebenarnya, mereka ini yang berani memanggil Nabi dengan nama ya Muhammad. Manakala umat Islam secara keseluruhannya
sama ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup ataupun zaman sampai pada zaman selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga zaman kita dan seterusnya, tidak dibolehkan memanggil Nabi dengan nama ya Muhammad, kerana panggilan nama terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan satu perkara yang tidak adab, perkara yang tidak termasuk bab-bab yang tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat kita, malah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama ya Muhammad dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala panggil nabi-nabi lain dengan nama. Kita dapati ayat Quran adalah panggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah panggil Nabi Nuh dengan namanya, ya Nuh ihbit bisalam, bisalamin minna. Allah panggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Allah panggil Nabi Musa, ya Musa innani anallah. Allah panggil Nabi Isa, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Allah panggil Nabi Zakaria, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah panggil Nabi Yahya, ya Yahya khuzil kitabi biquwwah, khuzil kitaba biquwwah. Allah panggil nabi-nabi dengan gelaran, dengan nama mereka sendiri. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak panggil nabi dengan nama nabi dengan ya Muhammad. Kalau Allah tak panggil nama nabi dengan ya Muhammad, bagaimana beradab-adabnya kita sebagai manusia dan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tergamak memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama ya Muhammad? Itu perkara tidak beradab. Oleh itu, sekiranya ada lagu-lagu yang kita jumpakan menyebutkan dengan nama dia Muhammad, lagu itu pada asalnya ingin memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kerana kejahilannya akhirnya melakukan perkara yang tidak beradab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil Nabi, panggil dengan apa? Nama an-nubuwah wa risalah, seperti yang sebut Syekh tadi. Syekh kata hendaklah panggil dengan bima syarrafahu Allah bi minan nubuwati wa risalah. Apa artinya? Allah panggil Nabi contoh, ya ayyuhan nabi, wahai seorang nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Allah panggil Rasulullah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi, ya ayuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perkara, Allah panggil ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil. Nama-nama itu merupakan nama-nama jenis penghormatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana manusia biasa boleh memanggil Rasulullah dengan tidak beradab, menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama ya Muhammad? Malah sebahagian daripada yang didakwa sebagai selawat oleh golongan tertentu juga diselitkan dan dipanggil nama ya Muhammad. Ini suatu perkara yang tidak sepatutnya berlaku dan bertentangan dengan adab kita, bertentangan dengan bab adab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, apabila Nabi ajak kamu, ayat ini berarti bila Nabi ajak kamu, hendaklah wajib kamu sahut. Dan yang kedua, bila kamu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan panggil Nabi seperti kamu panggil orang-orang lain, tapi panggillah Nabi dengan apa yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan an-nabi atau ar-rasul. Kita boleh sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh sebut Muhammad Rasulullah. Tak boleh panggil ya Muhammad. Sama ada panggil ya Rasulullah ataupun sifatkan Nabi dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menyebutkan nama Nabi dengan gelaran tersebut. Muhammadun Rasulullah, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'a bainahum. Allah panggil Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Sebab itu salah satu daripada cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk mengenali kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang ka'an taqulu, seperti kamu kata ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Suatu kalau kita bagi salam di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca apa? Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
tak boleh kita panggil Assalamualaikum ya Muhammad. Ini satu perkara yang tidak beradab, tidak beradab. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan angkat suara kamu di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'din. Jangan kamu nyaringkan suara kamu dengan perkataan-perkataan yang mana seperti mana kalian lakukan antara kalian. Apa dia? Kenapa? Tak boleh lakukan perkara demikian. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Supaya jangan sampai akan terhapus amalan-amalan kalian sedangkan kalian tidak sedar. Kalaulah angkat suara ke atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bercakap lebih dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan suatu amalan itu terhapus, amalan kebaikan terhapus. Artinya sini ialah menyebabkan bila seseorang itu sentiasa mendahulukan suara lain, angkat suara lain lebih daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan akhirnya dia menjadi semakin hari akan menyebabkan sunnah itu kurang daripada sunnah Nabi itu kurang keluar daripada hatinya atau kurang diagungkan dalam hatinya, sehingga menyebabkan akhirnya dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini Allah kata, kalau ikut pada siyak, ikut pada konteks, Allah sebut kalau angkat suara Nabi menyebabkan amalan itu dihapuskan, amalan itu terhapus, amalan kebaikan terhapus. Macam mana dengan orang yang memang melawan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan umat Islam yang memperlekehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana umat Islam yang memperlekehkan orang-orang yang mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan orang Islam yang berbangga dengan suatu perkara bid'ah yang dilakukan, suatu rekaan yang dilakukan ke atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hak Nabi adalah hak dalam pensyariatan. Sekiranya ada orang yang dengan sengaja melakukan suatu syariat yang baru untuk diamalkan oleh umat manusia, seolah-olah dia memiliki sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerja Nabi membawa syariat. Dengan syariat Nabi lah kita amalkan. Tidak ada orang lain yang melakukan syariat. Jadi kalau ada orang yang mengutamakan sesuatu yang lain lebih daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bererti dia telah mengangkat suaranya melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini, bila ayat ini turun, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak silap saya, di kalangan Ansar, namanya Thabit bin Qais atau Qais bin Thabit, saya lupa. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suaranya kuat, yang bernama Thabit bin Qais Al-Ansari. Bila turun ayat ni, sahabat tadi merasa sedih tinggal di rumah, sehingga tidak hadir dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia merasakan bahawa dia telah terhapus amalannya dan dia menjadi ahli neraka. Kerana apa? Kerana suaranya yang garau, suaranya yang tinggi, yang nyaring, menyebabkan ketika dia bercakap, dia merasakan bahawa suaranya telah, apa yang dilakukan selama ini, suaranya telah lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu, dia tidak hadir dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi bertanya, Nabi cari dia. Nabi mencari dan bertanyakan, maka datanglah seorang sahabat yang hadir, itu Sa'ad bin Ubadah, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Thabit bin Qais radhiyallahu an merasa sedih kerana beliau merasakan bahawa beliau menjadi ahli neraka kerana telah pun meninggikan suaranya ke atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini beliau faham, diturunkan kepada beliau dan orang seperti beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beritahu kepada Sa'ad bin Ubadah supaya beritahu kepada dia bahawa dia bukan ahli neraka, malah dia ahli syurga. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata, sesungguhnya Qais bin Thabit berjalan bersama-sama kami di dunia, sedangkan kami semua tahu bahawa beliau adalah ahli syurga. Sebab apa? Sebab
erti angkat suara Nabi melebihi suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya apa? Pertama, erti zahir, sekiranya seorang itu mampu memperlahankan suara daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang terbaik. Yang keduanya, artinya jangan mendahulukan suatu perkara lain melebihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mendahulukan suara orang lain berbanding dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bukhari anna Umar radhiyallahu anhu sami'a sauta rajulaini fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad irtafa'at aswatuhuma Diriwayatkan Imam Bukhari pada suatu hari Umar radhiyallahu anhu mendengar dua suara lelaki dalam Masjid Nabawi dalam keadaan dia mengangkat suara mereka mengangkat suara mereka berdua. Faja'a faqal, maka Umar pun datang kepada dua lelaki tadi berkata, atadriyani aina antuma, kalian berdua tahu tidak di mana kalian berada? Thumma qala min aina antuma, kemudian Umar bertanya, kalian berdua datang daripada mana? Qala min ahli Taif, mereka berdua jawab, kami daripada ahli Taif. Qala law kuntuma min ahli al-Madinah la auja'tukuma darba, kalaulah kalian berdua di kalangan ahli Madinah, itu orang-orang ahli Madinah, pasti aku akan pukul kalian dan memberikan rasa kesakitan terhadap kalian. Sebab apa? Sebab mengangkat suara di atas, mengangkat suara di Masjid Nabawi, meninggikan suara di depan maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada sebahagian daripada orang yang dengan terlalu cintakan Nabi pada alasan cinta Nabi, maka dia telah melakukan pelanggaran tertentu, antaranya mengangkat suara mereka di depan maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalam Masjid Nabawi. Ini suatu perkara yang salah dan tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam a'la an-nasi sya'nan fi hadzal haqq, dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah orang yang paling tinggi kedudukannya dalam perkara ini. Contohnya apa? Lamma arsalat Quraisy Urwah bin Mas'ud wa ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'a sani'a ashabihi ma'ahu, falamma raja'a qala, Urwah bin Mas'ud diutuskan oleh kaum Quraisy untuk bertemu dan berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hudaibiyah. Dan Urwah bin Mas'ud memerhatikan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'a qala, bila dia balik dia berkata, ai kaum, wallahi laqad wafattu 'alal muluk, wahai kaumku, sesungguhnya aku mempunyai pengalaman menziarahi, masuk bertemu dengan raja-raja. Wafattu 'alai Kaisar, dan aku telah pergi bertemu dengan Kaisar. Kaisar adalah raja-raja Rom. Wa Kisra, raja-raja Parsi. Wan Najashi, raja-raja Arab, raja-raja Najashi di Yaman dan juga di Habasyah. Raja-raja di negara Habasyah. Wallahi in ra'aitu malikan qattu yu'azzimu ashabahu kama yu'azzimu ashaba Muhammadan. Wallahi, tidak pernah aku melihat satu kaum yang dimuliakan oleh sahabatnya lebih daripada kemuliaan yang diberikan oleh sahabat Muhammad kepada Muhammad. Wallahi in tanakhama nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Wallahi, kalaulah Muhammad itu meludah atau mengeluarkan kahaknya, pasti akan ada tangan-tangan di kalangan mereka yang menyambut ludah tersebut. Fadalaka biha wajhi wa jaldi, maka air liur tadi ataupun kahak tadi akan diambil. Wallahi, mereka akan ambil dan mereka akan sabukan ke muka mereka dan juga kulit mereka. Ini bab apa? Bab tabarruk dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi ini khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk seorang pun di kalangan manusia. Tidak kepada sahabat, tidak juga kepada mana-mana guru, tidak juga kepada mana-mana wali. Ini khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat agungkan Nabi.
Malah tatkala kalau Nabi meludah sekalipun, pasti ada tangan-tangan yang menyambut. Pasti ada tapak tangan yang menyambut perkara tersebut. Wa iza amarahum ibtadaru amrah. Bila Muhammad mengarahkan sesuatu, pasti akan ditaati, pasti akan didengar dan ditaati. Wa idza tawaddaa kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Bila Muhammad berwuduk, maka mereka berlomba-lomba berebut untuk mendapatkan air wuduknya. Wa iza takallam, bila Nabi Muhammad berkata, khafidu aswatahum indah, mereka akan tundukkan suaranya di sisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yahiduna ilaihi an-nazra ta'ziman lah, dan mereka tidak pernah memandang tajam ke arah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana mengagungkan kedudukannya. Akhrajahul Bukhari. Ini kata Urwah bin Mas'ud, utusan Quraisy ketika datang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah dia yang disifatkan oleh beliau tatkala melihat akhlak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Usamah bin Syuraik qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Kata Usamah bin Syuraik, aku datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika, aku melihat seolah-olah ada burung-burung yang berada di atas kepala sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka duduk tunduk dan tidak banyak bergerak, seolah-olah ada burung yang sedang bertinggik di atas kepala mereka. Bahasa yadullu ala ijlalihim wa tawqirihim ridwanullah alaihim majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini menunjukkan bahawa mereka mengagungkan dan memuliakan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu majlis yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh lagi, wa ta'zimun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da wafatihi haqqun min huquqihi. Dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hak yang patut ditunaikan ketika hidup Nabi dan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa 'adatu minal ibadat, wa huwa ibadatun minal ibadat, wa ma'lumun anna al-ibadah la tasihhu illa bi syartain. Dan perkara ini membesarkan, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebahagian daripada ibadat, dan dapat diketahui seperti mana diketahui dan dimaklumi bahawa satu ibadat itu perlu memenuhi dua syarat. Pertama al-ikhlas, yang kedua ialah wal mutaba'ah. Falaisa li ahadan falaysa li ahadin ay yata'abbada Allah bi'ibadati ta'zimi ala wajhin lam yarid fi syara'. Maka tidak boleh seorang pun yang beribadah kepada Allah dengan cara ibadah ta'zim yang tertentu dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Sebab itu mengagungkan Nabi bukan dengan cara mereka selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan cara mereka suatu amalan yang khas untuk dilakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah saya minta masa lagi 2 minit. Kemudian kita buka pada soalan. Walaupun tajuk ni mudah, tapi sekiranya ada soalan, tuan-tuan boleh tanyakan di komen. Saya akan bacakan sebentar lagi insyaAllah, berkaitan dengan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh sebut lagi, wa inna nubbiha ala hadha lamma ahdathahu ba'dun nasi fi hadzal janib tahta da'wa ta'zimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma laysa lahu aslun fid din. Kata Syekh, aku ingatkan perkara ini kerana sebahagian daripada manusia mereka melakukan satu perkara baru dalam agama, mengada-adakan suatu amalan di bawah satu pendakwaan, iaitu mengagungkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan amalan mereka tersebut daripada perkara-perkara yang tak disyariatkan dalam agama. Jadi kata Syekh, kenapa Syekh terangkan tentang perkara ini? Bab ta'zim Nabi juga bab mutaba'ah. Kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka caranya adalah dengan cara kita cinta Nabi dengan ikut. Sebab tu tidak disyariatkan untuk kita menambahkan kalimah Sayyidina ketika azan.
menambahkan kalimah Sayyidina ketika selawat-selawat khusus yang kita bacakan dalam salat dan sebagainya. Puncanya kerana apa? Kerana kita mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mutabaah, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara menambahkan suatu perkara. Walaupun perkara itu dibincangkan dan dibolehkan sebagai ulama, namun dalam bab mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kita hanya menghadkan amalan kita terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu depan, tajuk ta'zim ni kita akan sambung, kita akan habiskan pada minggu hadapan dan masuk pada bab yang baru. Bab ta'zim minggu depan kita bincangkan macam mana cara kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dah wafat. Kalau Nabi hidup, kita tak angkat suara, kita kena duduk dengar, kita tak pandang mata Nabi dengan tajam, kita sentiasa bersedia untuk buat apa yang diperintahkan. Itu masa Nabi hidup. Tapi masa Nabi meninggal, bagaimana caranya dan macam mana cara kita agungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibincangkan oleh Syekh dalam perenggan-perenggan seterusnya yang akan kita sambungkan pada minggu depan, insya-Allah. Ada soalan atau ada pandangan tertentu dan masalah ni jelas, insya-Allah. Saya lihat sedikit komen. Alhamdulillah, komen semua, tidak ada soalan, dan saya harapkan perkara ini jelas dan semoga majlis ini diberkati. Kita membaca apa yang disebutkan oleh Syekh, dan bab ni bab yang penting, dan telah pun ramai orang yang telah tersilap dalam perkara ini. Minggu depan ni antara tajuk yang menarik, sambungan macam mana cara kita agungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan macam mana imam-imam dahulu mereka mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada asar daripada Imam Malik, ada bagaimana asar yang dilihat pada Mus'ab bin Abdullah, beriwayatkan daripada Imam Malik rahimahullah, macam mana kita lihat kepada Abdullah bin Zubair, dan juga Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, bagaimana Az-Zuhri, bagaimana cara mereka ketika menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah akan dibincangkan pada pertemuan yang depan. Di samping kita akan masuk tajuk baru, insya-Allah, dalam bab wajib mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerima dan redha dengan segala apa yang disampaikan. Tajuknya nampak macam berkurang tapi tidak berulang. Tidak berulang, saya akan syarahkan, insya-Allah. Sekadar ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita yang sedikit ini pertemuan yang manfaat. Yang baik itu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang itu daripada kelemahan saya sendiri dan daripada syaitan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala terhadap kebaikan-kebaikan tersebut dan mengampunkan dosa di atas kelemahan-kelemahan ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima amal kebaikan kita pada malam ini sebagai salah satu amalan yang dimasukkan dalam timbangan-timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.